Bunga matahari sangat cantik, kembang di waktu pagi. Daunnya hijau, bunganya kuning, sungguh memikat hati. Sekian, terima kasih. Kenapa saya nyanyi hari ini? Sebab saya nak ceritakan tentang keperluan benda hidup untuk tumbuhan. Okey, saya letak balik bunga ni. Okey. Sekarang ni saya akan menceritakan tentang keperluan benda hidup untuk tumbuhan. Okey, seperti yang awak nampak semua kat sini, tumbuhan memerlukan yang pertama cahaya matahari. Kemudian dia memerlukan air dan seterusnya ia juga memerlukan udara. Okey, jom saya ajar macam mana nak buat pergerakan kreatif ataupun gerakan bagi awak ingat tentang keperluan tumbuhan bagi tumbuhan. Yang pertama, cahaya matahari. Okey, awak biasa nampak matahari? Okey, mata silau. Cahaya matahari. Okey, udara dan juga air. Tapi jangan silap. Tumbuhan tak minum air, tapi dia menyerap air. Okey, matahari, udara dan juga air. Okey, kena ingat benda tu semua. Cahaya matahari, udara dan air. Okey, seterusnya kita tengok. Kenapa benda-benda tu semua, perkara-perkara, 3 perkara tu tadi diperlukan oleh tumbuhan. Okey, dan kita tengok tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Jangan ingat tumbuhan tak boleh bernafas, tumbuhan juga perlu bernafas. Okey, nanti saya akan ceritakan tentang ciri-ciri benda hidup untuk menandakan ia adalah benda hidup. Okey, saya baca lagi sekali. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas. Gas yang digunakan ialah gas karbon dioksida. Okey, mana datangnya gas karbon dioksida ni? Gas karbon dioksida ni datangnya daripada pernafasan benda hidup yang lain, iaitu daripada manusia dan juga haiwan. Okey, untuk persamaan kimia ataupun bahasa ringkas dia dipanggil CO2, iaitu karbon dioksida. Okey, kita nampak sini manusia dia mula bernafas menggunakan oksigen. Okey, oksigen masuk menerusi hidung dan melalui trakea, dari hidung melalui trakea di sini dan masuk ke dalam peparu. Okey, dekat sini nanti akan berlaku pertukaran gas. Yang paling banyak disedut adalah oksigen, manakala yang akan dihembuskan keluar di sini, okey, saya ubah lagi color untuk pensel di sini. Okey, saya gunakan warna biru ya. Okey, kita keluarkan. Dia sama daripada dalam peparu melalui trakea, seterusnya keluar melalui hidung ataupun mulut. Yang biru ini adalah karbon dioksida. Okey, manakala yang berwarna merah tadi adalah yang masuk tadi adalah oksigen. Okey, begitu juga berlaku kepada haiwan. Okey, haiwan contoh kat sini adalah seekor katak. Okey, katak bernafas menggunakan peparu dan juga kulit yang lembap. Okey, peparu dan kulit yang lembap. Okey, kita ceritakan pasal peparu dahulu, iaitu dia bernafas, katak ni bernafas, dia hirup udara, dia menarik nafas menggunakan hidung, kemudian terus ke peparu, dia melalui ada kawasan rongga dia, rongga mulut dia terus ke peparu dan berlakulah pertukaran udara di situ daripada oksigen kepada karbon dioksida. Begitu juga dengan kulit dia. Nak cerita pasal kulit ni kompleks sedikit. Apa maksud kompleks? Sangat rumit, ya. Okey. Kemudian, tumbuhan memerlukan air. Kenapa diperlukan air? Sebab air diperlukan untuk membawa zat yang diperlukan ke seluruh bahagian tumbuhan. Air juga berperanan untuk menyuburkan tumbuhan serta mengelakkan ia daripada
daripada mati. Sebab itulah nampak gambar sini. Orang siram pokok, siram tumbuhan. Kalau tak siram apa jadi? Awak nampak tak gambar sebelah ni? Pokok ni kekeringan, kekuningan. Mungkin juga dia mati. Sebenarnya air ni diperlukan untuk membawa zat. Dia bukan sekadar bukan minum, dia menyerap. Kat mana menyerap? Bahagian mana? Bahagian akar pokok. Okey. Seterusnya, yang paling penting, tumbuhan memerlukan cahaya matahari supaya proses fotosintesis dapat dijalankan. Okey? Pening kepala, apakah fotosintesis? Apakah fotosintesis? Okey, boleh tak sebut bersama-sama dengan saya? Fotosintesis. Fotosintesis. Okey, mari kita sambung. Fotosintesis. Nak lagi. Fotosintesis. Okey, sekarang cikgu ceritakan tentang fotosintesis. Apakah fotosintesis? Fotosintesis ialah proses tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri dengan kehadiran, tengok ni, kehadiran cahaya matahari dan klorofil serta air. Klorofil. Air tadi saya dah ceritakan kan? Okey, nanti kita cerita pasal klorofil. Okey. Tengok rajah di sini, macam mana cahaya matahari, cahaya matahari. Cahaya matahari ni umpama sebagai tenaga yang diserap oleh bahagian daun pada tumbuhan supaya dia dapat menghadirkan klorofil pada permukaan daun. Okey. Kalau tak ada cahaya matahari, klorofil takkan terbentuk. Saya pernah buat eksperimen pagi-pagi, mungkin tumbuhan belum lagi cukup. Dia nak cahaya matahari yang sangat terik. Okey, tapi jangan fikirlah benda-benda macam tu. Kita kena, awak belajar pun awak cuma tahu hanya sebagai cahaya matahari dan proses fotosintesis. Okey. Kemudian tadi pasal klorofil, bukan klorofil. Okey, klorofil ialah cahaya hijau gelap yang berada dalam daun, berfungsi menukarkan tenaga cahaya matahari kepada makanan untuk tumbuhan. Okey. Kadang-kadang, selalunya silap. Okey, tumbuhan membuat makanannya sendiri. Bukan seperti, tumbuhan membuat makanan sini. Okey, saya nak petik, ada burger kat sini. Saya petik sini, ada ayam goreng. Bukan begitu, bukan begitu. Tetapi tumbuhan dia buat sendiri makanan untuk diri dia sendiri. Okey. Seterusnya, ini antara akibat jika keperluan hidupnya tidak dipenuhi. Okey. Kalau awak nampak kat sini, daun berwarna kekuningan. Kenapa kekuningan? Sebab dia kekurangan cahaya matahari. Okey. Kemudian, awak nampak pokok yang lagi satu ni? Dia kelayuan. Kenapa dia kelayuan? Sebab dia kurang mendapat air. Okey. Ataupun kalaulah dua-dua benda tak ada, dia jadi seperti dalam gambar di belakang ni, iaitu mati akhirnya. Okey. Ingat lagi sekali keperluan bagi tumbuhan, cahaya matahari. Cahaya matahari, buat tinggi sikit boleh. Cahaya matahari, udara dan juga air. Yang udara tu apa? Karbon dioksida. Okey, bye.